Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Saya seperti mana yang berhormat yang lain daripada Pakatan Rakyat agak kecewa dengan keadaan di mana selepas sahaja berlakunya pilihan raya, maka seolah-olah satu tradisi, maka kementerian-kementerian disusun kembali. Dan lebih menghairankan apabila apa yang telah pernah satu dipecahkan dan sekarang ini yang setelah dipecah disatukan kembali. Ada yang mengatakan ini adalah atas sebab keperluan, tapi bagi saya berdasarkan kepada apa yang sedang berlaku, ianya bukan keperluan tetapi kecelaruan. Pada satu ketika kita menganggap bahawa Kementerian Pelajaran dan Pendidikan Tinggi perlu diasingkan, seperti mana ada salah seorang yang berhormat daripada Barisan Nasional telah sebut. Ini merupakan satu tindakan yang agak wajar kerana mereka mempunyai tumpuan kepada aspek-aspek pendidikan yang berbeza, yang pengajian tinggi, yang mempunyai tuntutan-tuntutan yang lebih mencabar, dan oleh kerana itu memerlukan seorang menteri untuk memberikan tumpuan untuk nak meningkatkan taraf pendidikan tinggi di negara kita, ya, pengajian tinggi di negara kita. Dan lebih-lebih lagi apabila dilihat bahawa ranking di universiti-universiti tempatan semakin merosot, ya, maka apabila dipisahkan pada satu ketika dulu, ianya dianggap sebagai satu tindakan yang wajar dan bijak untuk menentukan bahawa taraf pendidikan negara tidak akan tercemar ataupun tidak akan bertambah merosot lagi. Tetapi apabila kita lihat bahawa ranking universiti-universiti tempatan terus merudum, ya, tiba-tiba disatukan kembali Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi dalam satu kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan, maka kita persoalkan apakah sebab dan hujah di sebaliknya, ya. Dan inilah malangnya sering berlaku di parlimen ini ataupun di Dewan Rakyat ini, apabila cadangan-cadangan dan rombakan-rombakan dilakukan tanpa dikemukakan satu alasan dan penghujahan yang jelas dan kukuh. Ya, tadi disebut tentang kes-kes sebelum ini, ya, tapi sekarang ini juga, pada hari ini juga, apabila disatukan ke dalam Kementerian Pendidikan, disatukan pula pelancongan dan kebudayaan, disatukan pula Kementerian Kerajaan tempatan dengan kesejahteraan bandar dan perumahan dan sebagainya, tidak dikemukakan sebab-sebab mengapa ianya perlu dilakukan. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, pindaan-pindaan dan perubahan-perubahan ini tidak berlaku hanya atas dinding atau atas signboard. Ianya berlaku dalam peringkat mikro itu sekali. Apabila jabatan-jabatan, kaki tangan, ketua-ketua jabatan dan sebagainya semua terpaksa dirombak, dan kadang-kala mengakibatkan perpindahan fizikal daripada satu pejabat ke satu pejabat yang lain yang semestinya akan menelan belanja yang tinggi. Tak wajar bagi kita untuk bersetuju dan meluluskan itu dengan begitu sahaja tanpa kita diberitahu apa sebab dan mengapa ianya perlu dilakukan. Adakah yang sedang dilakukan usaha nak sesuaikan orang kepada kementerian, atau nak sesuaikan kementerian-kementerian kepada orang-orang yang ada? Ya, Pak Rik Buntar, bangun. Ya, sila Pak Rik Buntar. Sila. Shah Alam. Saya tertarik apabila Shah Alam menyebut bahawa kita banyak buat dasar yang agak flip-flop kerana dengan mudah menukarkan atau mencantumkan sesuatu kementerian. Sedangkan saya masih ingat dulu, antara lain kenapa Kementerian Pengajian Tinggi diwujudkan, Shah Alam, adalah untuk fokus supaya universiti kita menjadi yang terbaik. Tapi malang yang seperti yang disebut hari ini,
bukan sekadar universiti kita tidak mencapai indeks yang terbaik dari sudut kualiti dia, tapi kita juga menghadapi masalah mismatch, iaitu banyak universiti swasta yang ditubuhkan tanpa melihat kepada keperluan pasaran, lalu menjadi longgokan graduan yang menganggur, lalu kemudian mereka terpaksa bayar pula PTPTN, menanggung beban, kemudian di blacklistkan dan sebagainya. Jadi saya rasa Shah Alam, mungkin saya minta setuju atau tidak supaya semua kementerian, khususnya pengajian pendidikan ni diberikan satu blueprint yang betul-betul, bukan sekadar tukar-tukar aja, tetapi masalah yang sama tetap berulang. Ya. Ya, terima kasih Pak Ribunta. Itulah seperti mana yang saya sebutkan tadi, ianya merupakan satu perkara yang agak menghairankan. Kita tak tahu sama ada matlamat di sebalik perpisahan dan perpecahan satu kementerian menjadi dua itu dulu telah pun mencapai matlamatnya, dan selepas itu oleh kerana itu maka tak perlu, maka dicantumkan balik, ataupun kalau berdasarkan kepada apa yang kita lihat dan kita baca dari sudut ranking universiti dan sebagainya, dan segala masalah-masalah berhubung dengan graduan, masalah dengan universiti-universiti swasta, masalah disiplin dan sebagainya, banyak yang jelas menunjukkan bahawa masalah asal yang ingin dicapai melalui perpisahan satu kementerian itu menjadi dua kementerian tidak tercapai, dan apabila tidak tercapai tiba-tiba nak disatukan kembali, kita tak faham apakah logik dan justifikasinya, ya. Dan pada masa yang sama seperti mana yang saya sebutkan tadi, semestinya ianya akan mengundang perbelanjaan dan kos terhadap kementerian-kementerian yang berkenaan. Ianya akan mungkin mengakibatkan perlunya perpindahan satu jabatan. Katakan yang bahagian yang nak jaga kebudayaan dulu diletak di bawah multimedia, sekarang ni dah letak di bawah pelancongan, maka adakah mereka akan tetap kekal dalam pejabat lama ataupun mereka akan dipindahkan untuk memudahkan penyelarasan dan tugasan-tugasan menteri di bawah kementerian yang baru yang telah dicantumkan ini dan sebagainya. Itu semua perlu diberikan justifikasi kalau ada penambahan kos, ya, hasil daripada tindakan-tindakan yang seperti ini. Pihak kementerian ataupun pihak Perdana Menteri perlu memberikan sebab mengapa kita perlu tanggungkan kos-kos itu, mengapa perlu kita letakkan kebudayaan itu di bawah pelancongan dan tidak dikekalkan di bawah IT, kenapa dulu dipindahkan dan diletakkan di bawah IT, apakah logik di sebalik tindakan-tindakan seperti ini. Itulah yang saya sebutkan tadi. Adakah ini usaha untuk nak samakan ataupun nak susun kementerian-kementerian itu mengikut orang-orang yang ada, ya, dan bukan untuk kekalkan struktur dan hala tuju yang telah lama diasaskan itu dengan meletakkan orang-orang yang berkewibawaan dan berkemampuan untuk mengisi jawatan-jawatan itu. Sekiranya ianya dilakukan semata-mata untuk memenuhi hasrat dan cita-cita individu-individu yang tertentu, seperti mana yang ada yang disinggung oleh Yang Berhormat Kuala Krai, oleh kerana ada pemilihan hujung tahun ni, ya, maka kalau jadi menteri dan sebagainya maka lebih baik dan sebagainya, amat mendukacitakanlah, ya. Sedangkan masalah-masalah yang dihadapi khususnya di bawah Kementerian Pendidikan yang telah disatukan itu adalah masalah-masalah yang cukup serius, ya, yang perlu diberikan tumpuan, ya. Kita ada masalah dalam sekolah sekarang ini, masalah gangsterism. Kita ada masalah perkauman, ya. Masalah-masalah yang tidak boleh kita dengan mudah selesaikan dengan adanya perubahan struktur dan penyatuan kementerian, tetapi ianya memerlukan satu wawasan dan satu dasar yang jelas. Saya rasa agak kecewa juga apabila saya mendengar di dalam dewan ini ditimbulkan lagi persoalan-persoalan tentang pendidikan vernacular, pendidikan sekolah Cina, sekolah kebangsaan jenis Tamil. Kalau kiranya kita menganggap bahawa perpaduan itu hanya akan tercapai dengan adanya hanya satu sistem persekolahan, maka kena tutuplah semua sekolah-sekolah agama
Kerana sekolah-sekolah agama itu pun merupakan satu sistem pendidikan yang tersendiri, yang berasing daripada sekolah-sekolah yang bukan berasaskan pada agama Islam. Dan ini merupakan satu hujah yang semestinya kita akan tolak. Ya. Masalah yang dihadapi bukan masalah wujudnya sekolah-sekolah vernacular, sekolah-sekolah agama yang berasingan, yang memisahkan pelajar-pelajar Melayu daripada yang bukan Melayu, yang Islam daripada yang bukan Islam. Masalah perkauman ini timbul apabila mereka diperalatkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang ingin menggunakan isu agama dan kaum sebagai satu isu untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat dalam menghadapi pilihan raya yang telah dimenangi dengan menggunakan scare taktik, dengan memomok-momokkan rakyat, menakut-nakutkan rakyat. Kononnya orang Cina akan berkuasa lah, kononnya Melayu akan hilang kuasa lah. Dan inilah unsur-unsur yang telah diguna pakai di dalam sekolah-sekolah dan sebagainya, yang dibawa balik oleh ayah dan ibu, yang ditakut-takutkan kononnya ini akan berlakulah, itu akan berlakulah, akan jadi republik lah, akan jadi negara Kristian lah dan sebagainya. Dan inilah faktor-faktornya. Jangan kita nak salahkan sekolah-sekolah vernacular, sekolah Cina ke sekolah Tamil ke sekolah agama ke dan sebagainya. Kerana kita lihat banyak daripada juara-juara yang membawa persoalan kebangsaan, kemelayuan ini bukan kelulusan daripada sekolah agama pun. Mantan yang berhormat Kulim Bandar Baru, dia hasil daripada sekolah yang berbahasa Inggeris, yang mana daripada kecil dia dah campur dah dengan orang Cina, orang India. Tapi oleh kerana politiknya, politik perkauman yang rosak, politik yang memikirkan apa saja boleh untuk dapatkan kuasa, maka dia gunakan alat-alat yang seperti itu untuk menimbulkan perasaan ketakutan dan kebencian. Ianya bukan yang dilakukan oleh orang yang kelulusan sekolah Cina ataupun sekolah Tamil ataupun sekolah agama. Dan maka hipotesis itu dan teori itu memang tidak ada asas. Ya, Petaling Jaya Selatan. Ya. Terima kasih. Petaling Jaya Selatan. Ya, saya nak tanya Yang Berhormat. Syalam ada 2 minit lagi. Semalam ada kenyataan satu timbalan menteri Pasir Salak di Kuala Besut yang mengatakan kalau Pakatan Rakyat perintah di peringkat pusat, maka Bukit Keloko Kapasing akan menjadi Perdana Menteri. So boleh huraikan, adakah kenyataan ini betul, boleh jadi di Malaysia? Presiden. Atau sengaja hanya sebut oleh UMNO? Ya. Ya. Inilah yang tadi yang disebut oleh Tebrau. Orang dah tahu benda tak betul tapi nak cakap juga. Ya. Ni bukan soal blogger, ni bukan soal Facebook, ya. Ini terus terang, orangnya menteri tapi mempunyai sikap yang tidak bertanggungjawab. Soal multimedia ni, Yang Berhormat Tebrau, ianya menjadi sebagai cendawan selepas hujan bukan kerana apa? Kerana media perdana, media putar belit. Orang tak pergi kepada Utusan Malaysia, orang tak pergi kepada New Straits Times, orang tak pergi kepada Star, orang tak dengar TV1, tak dengar TV2, tak dengar TV3, oleh kerana semua ni media putar belit. Inilah masalahnya. Ya, oleh kerana ada hanya 1 minit lagi, ya, saya tak nak sebut bahawa pendekatan perkauman dan pendekatan yang nak laga-lagakan di antara agama, penganut-penganut agama adalah satu pendekatan yang terkutuk dan seharusnya dihentikan oleh semua pihak. Ya, ini akan menjamin perpaduan dan ini dapat tercapai bagi orang Islam, khususnya bagi orang Islam, apabila orang Islam didedahkan kepada kefahaman dan pengajaran dan ajaran Islam yang sebenar, yang mana Allah melihat perbezaan kaum dan perbezaan agama ini sebagai bukti-bukti keagungannya. Poin yang terakhir, Tuan Speaker, saya nak sebut kekecewaan saya terhadap Kementerian Pendidikan. Satu je lah, mudah je lah, ya. Masa saya darjah 1, satu kelas darjah 40 anak murid. Ya. Sekarang ni kita hadapi masalah yang sama. Satu kelas darjah 40 orang anak murid. Sampai ke darjah 6,
sampai ke tingkatan 1, sampai ke tingkatan 5, tingkatan 6 barulah kurang. Sedangkan dari zaman saya di bangku sekolah lagi, semua menyebut yang paling ideal satu kelas 20 hingga 25 anak murid. Kita dah hampir 60 tahun merdeka. Bila rakyat Malaysia akan mendapat hak pendidikan yang berkualiti yang sebegini. Ya. Kalau kerajaan Barisan Nasional tak mampu, dan sering nak salahkan pegawai-pegawai awam, ini bukan masalah dasar, ini masalah delivery. Sampai bila nak pegang pada hujah tu? Kalau tak mampu memimpin jabatan awam dan pegawai-pegawai awam, sila undur. Biar Pakatan Rakyat tunjuk caranya. Terima kasih. Terima kasih. Sokong. Terima kasih. Salam.